Ayuh kita kenali barisan pentadbir sekolah. Sekarang, kenali pula guru-guru PSS anda. Jom! Hari ini, cikgu akan membuat sedikit perkongsian mengenai Pusat Sumber Sekolah atau nama pendeknya PSS. Ingat PSS, ingat Pusat Sumber Sekolah. Bermula dengan apa itu Pusat Sumber Sekolah. Pusat Sumber Sekolah juga dipanggil sebagai Gedung Ilmu. Apakah itu gedung? Gedung merupakan tempat simpan barang-barang. Jadi, ia dipanggil Gedung Ilmu kerana ia mengandungi banyak buku dan bahan yang pelbagai jenis. Seterusnya, cikgu akan menerangkan mengenai peranan Pusat Sumber Sekolah. Dengan adanya Pusat Sumber Sekolah, maka awak dapat membaca pelbagai jenis bahan bacaan. Antara bahan bacaan yang ada di Pusat Sumber Sekolah adalah seperti buku cerita kisah rakyat, kisah teladan, kisah penyiasatan, kisah dongeng, kisah sains, kisah misteri. Kita pun ada kisah seram juga. Selain itu, kita juga ada komik, majalah, poster, carta, kamus, CD pembelajaran, risalah dan macam-macam lagi. Yang kedua, awak juga dapat belajar dalam keadaan tenang di perpustakaan. Hal ini kerana di dalam perpustakaan, murid-murid dilarang untuk membuat bising. Yang ketiga, awak dapat menggunakan masa secara bermanfaat. Contohnya, dengan aktiviti membaca buku. Dan yang terakhir, yang keempat, awak juga berpeluang mengakses ilmu melalui pelbagai kemudahan elektronik. Seperti kita ada TV, kita ada radio, ada komputer, ada LCD dan macam-macam lagi.
Sekarang mari kita berkenalan dengan pusat sumber sekolah awak. Nama pusat sumber sekolah awak adalah Pusat Sumber Arus Ilmu SK Bandar Baru Sungai Buloh. Nama ini diambil sempena keadaan sekolah yang mempunyai sebatang sungai yang mempunyai arus yang sentiasa mengalir. Mengikut Kamus Dewan Bahasa, arus bermaksud tempat aliran air. Ilmu pula bermaksud pengetahuan. Maka, arus ilmu bermaksud pusat sumber akan menjadi tempat tumpuan untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan tanpa henti. Panorama atau pemandangan pusat sumber sekolah awak. Pusat sumber sekolah awak terletak di aras 2 bangunan blok pentadbiran. Ini adalah pintu masuk yang akan menyambut kedatangan awak nanti. Baiklah, ini adalah pemandangan di dalam dan di luar pusat sumber sekolah awak. Bagaimana? Cantik kan? Aktiviti Pusat Sumber Arus Ilmu SK PBSD. Sini laluan ilmu bermula. Pelantikan pemimpin muda sesi pagi petang. Pelancaran program nilam peringkat sekolah. Khusus pemimpin muda. Kepada guru-guru. Mesti awak rasa teruja kan? Rasa tak sabar nak masuk pusat sumber sekolah awak yang cantik itu. Jadi, sama-sama kita doakan supaya kita semua dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Dan sebelum itu, cikgu nak minta tolong sikit dengan awak. Jangan lupa klik like, share pada Facebook Arus Ilmu SK BBSB. Baiklah, kita dengarkan pula apakah pesanan pengawas pusat sumber sekolah kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti. Saya pengawas pusat sumber sekolah SK Bandar Baru Sungai Buloh. Hari ini, saya akan memberitahu tentang peraturan pusat sumber sekolah. Yang pertama, pelajar diminta tidak terlalu bising apabila memasuki perpustakaan. Yang kedua pula, pelajar mesti beratur semasa meminjam atau menggunakan buku. Yang ketiga, pelajar tidak dibenarkan makan atau minum atau tidur di dalam perpustakaan. Yang keempat, pelajar tidak dibenarkan membuka tutup swiss-swiss dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. Yang kelima, pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. Yang keenam, pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. Yang ketujuh,
pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. Yang ke-8, pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan, iaitu di tempat yang disediakan. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid, selamat datang ke Taman Mini Arus Ilmu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Sungai Buloh. Jika datang ke SKBBSB, tidak lengkap sekiranya tidak menjenguk ke Taman Mini Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Sungai Buloh. Sirih berlipat, sirih Pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sekali lagi cikgu ucapkan selamat datang kepada semua pelajar ke Taman Mini Pusat Sumber Arus Ilmu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Sungai Buloh. Impian dan cita-cita pembinaan Taman Mini ini direalisasikan dengan sokongan yang kuat, yang jitu daripada semua pihak, terutamanya pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG yang telah menyalurkan dana ke atas pembinaan Taman Mini ini. Murid-murid sekalian, tanpa sokongan yang kuat daripada Tuan Guru Besar yang dikasihi, Encik Syafiee bin Ismail, maka takkan terbinalah seperti yang awak lihat taman ini pada hari ini. Begitu juga sokongan daripada barisan para pentadbir, rakan-rakan guru serta seluruh warga Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Sungai Buloh. Idea dan komitmen yang berterusan telah menjadikan taman ini dipenuhi oleh pokok-pokok hiasan seperti yang awak lihat di belakang cikgu. Okey, dan juga pokok-pokok herba di mana kesemuanya telah dilabel dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan juga nama saintifik beserta sedikit penerangan tentang khasiat pokok-pokok masing-masing. Pokok ini akan ditambah dari semasa ke semasa. Persekitaran yang cantik ditambah lagi dengan penyediaan sebuah troli mudah alih yang memuatkan bahan-bahan bacaan santai, bukan sahaja untuk murid tetapi juga untuk para guru dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh, menambahkan lagi keceriaan dan menjadikan taman ini sebagai sumber arus ilmu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh. Kenali sudut-sudut di pusat sumber sekolah. Kaunter sirkulasi. Kaunter sirkulasi merupakan tempat pinjaman dan pemulangan buku kepada para pelajar dan guru. Hanya guru PSS dan pengawas PSS sahaja dibenarkan masuk ke dalam ruang kaunter ini. Sudut pameran bertema. Sudut ini memberi info dan maklumat tentang sesuatu sejarah, peristiwa atau perayaan utama di Malaysia. Sudut ini memberi pendedahan kepada seluruh warga sekolah berkaitan kemahiran perpustakaan. Sudut bercerita. Sudut ini sebagai tempat murid bercerita
dan menampilkan keyakinan diri yang teguh. Sudut ini juga sebagai tempat proses pembelajaran dan pengajaran di luar bilik darjah. Sudut nilam. Sudut ini memudahkan segala urusan yang melibatkan nilam. Melicinkan tugas guru untuk membuat analisis dan membekalkan bahan bacaan tambahan selain buku-buku di rak dalam bakul nilam dan dalam troli nilam bergerak, iaitu mobil nilam. Ruang rehat guru. Ruang ini merupakan tempat guru-guru berdiskusi dan berehat sambil membaca bahan-bahan bacaan ringan seperti majalah, katalog dan surat khabar. Ruang promosi buku baharu. Ruang ini menarik minat murid membaca. Memaklumkan juga kehadiran buku baharu dalam pusat sumber sekolah. Selain itu, ruang ini dapat menarik minat murid untuk ke pusat sumber sekolah. Ruang akses kendiri. Ruang ini merupakan ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan murid membuat pembelajaran secara kendiri, iaitu self-learning. Sudut hasil kerja murid. Sudut ini mempamerkan pelbagai hasil kerja murid sebagai penghargaan kepada murid. Selain itu, sudut ini juga boleh menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar dan rakan-rakan mereka. Tahukah awak bahawa Malaysia menduduki tangga ke-53 dalam negara membaca di dunia? Ada pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kunci pembukanya. Apakah yang dimaksudkan oleh pepatah ini? Kegiatan membaca buku sebenarnya merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui lebih tentang dunia yang belum kita tahu sebelumnya. Kegiatan membaca ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tak kiralah anak-anak, remaja, dewasa maupun orang-orang yang telah lanjut usia. Maka disebabkan itu program nilam diperkenalkan. Jadi hari ini cikgu akan memberi pendedahan tentang yang pertama adalah pengenalan nilam itu sendiri, yang kedua objektif program nilam, yang ketiga matlamat nilam, yang keempat cara pelaksanaan nilam, yang kelima jenis bahan bacaan nilam, yang keenam adalah pencapaian nilam. Baiklah, kita berkenalan dengan nilam. Apakah nilam? Nilam itu merupakan singkatan nama bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca. Ia mencakupi semua aktiviti galakan membaca yang dijalankan di sekolah yang melibatkan penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun yang diakhiri dengan pengiktirafan yang bersesuaian. Pendek kata, program nilam ini adalah program untuk menggalakkan awak membaca. Antara objektif program nilam adalah yang pertama, menjadikan murid banyak membaca, iaitu banyak membaca di dalam semua bidang ilmu. Yang kedua, bahan berkualiti. Dan yang ketiga, bukan sahaja membaca bahan yang berorientasikan peperiksaan. Objektif yang kedua adalah untuk menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini di kalangan murid-murid dan guru-guru. Antara matlamat program nilam adalah yang pertama, membina tabiat membaca yang berkekalan dalam kalangan murid. Yang kedua, meningkatkan kuantiti dan kualiti prestasi akademi murid-murid dan sekolah. Bagaimanakah cara pelaksanaan nilam?
Baiklah, nilam dilaksanakan melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui rekod bacaan. Ini dilakukan oleh murid, yang di mana murid menulis di dalam buku rekod murid. Yang kedua, murid melakukan pengisian secara online melalui sistem IQ Nilam. Yang kedua adalah melalui borang rekod yang dilakukan penilaiannya oleh guru. Dan yang ketiga adalah pemberian pengiktirafan di mana ganjaran akan diberikan mengikut tahap seperti tokoh membaca atau tokoh nilam. Seterusnya, kita pergi kepada jenis bahan bacaan untuk program nilam. Bahan bacaan yang pertama adalah bahan buku. Bahan buku terbahagi kepada 2 jenis, iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku fiksyen adalah seperti buku cerita binatang, cerita rakyat, cerita sains, cerita sejarah, cerita legenda. Manakala buku bukan fiksyen pula adalah buku-buku yang berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta seperti ensiklopedia, world history dan sebagainya. Bahan bacaan yang kedua adalah bahan bukan buku. Bahan ini terdiri daripada bahan bercetak dan bahan bukan bercetak. Contoh bahan bercetak adalah rencana, cerpen, artikel, peta, risalah ataupun brosur, jurnal, laporan maupun majalah. Manakala contoh bahan bukan buku, jenis bahan bukan bercetak adalah seperti katalog, buku skrap, buletin, video klip, CD, e-pembelajaran, kit pembelajaran, carta dan lain-lain. Antara aktiviti nilam yang dijalankan di sekolah adalah yang pertama, kita ada banting pelancaran program nilam peringkat sekolah. Gambar yang kedua, banting melalui kempen Mari Semua Kita Membaca. Gambar yang ketiga menunjukkan tempat melakukan aktiviti nilam di pusat sumber. Dan gambar yang terakhir merujuk kepada sudut bercerita. Gambar ini merupakan gambar sebahagian murid-murid yang telah diberikan pengiktirafan melalui program nilam yang telah dijalankan. Mari kawan, kita membaca, mari rakan, timba ilmu dengan membaca, inilah perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca gaya wawasan. Hai murid-murid, tahukah anda PSS sekolah kita turut mempunyai rak buku maya? Rak buku maya sekolah kita diberi nama Arus Ilmu SK-PBSP. Mari cikgu tunjukkan tutorial menggunakan rak buku maya. Ini adalah paparan utama rak buku maya. Murid-murid boleh mengakses melalui pautan ini atau melalui QR code ini. Terdapat pelbagai bahan bacaan yang disediakan. Bahan bacaan akan dikemas kini dan ditambah dari semasa ke semasa. Di bahagian atas ada disediakan menu pilihan bahasa untuk memudahkan murid mengakses bahan bacaan. Untuk membaca buku secara maya, klik pada tajuk buku. Seterusnya, klik butang view. Di sini disediakan beberapa fungsi untuk memudahkan pembacaan murid-murid seperti fungsi zoom in dan fungsi zoom out, fungsi auto flip. Murid-murid juga boleh mengubah halaman bacaan secara manual dengan menekan butang ini.
Fungsi lain adalah seperti fungsi full screen. Untuk kembali ke laman utama, klik ikon pangkah pada sudut kanan bahagian atas. Sekarang, murid-murid boleh membaca buku yang lain pula. Senang kan? Jangan lupa, setelah habis membaca, rekod bacaan murid-murid melalui sistem IQ Nilam. Selamat membaca!